Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita masih lagi membincangkan topik 5, tenaga dan perubahan kimia. Hari ini kita akan bincangkan subtopik 5.4, aplikasi siri kereaktifan logam. Okey, yang pertama kita tengok untuk aplikasi siri kereaktifan logam. Kebanyakan logam yang terdapat dalam kerak bumi adalah dalam bentuk sebatian dan biji logam yang bercampur dengan benda asing. Jadi ini jadi satu masalah bagi kita lah. Kita nak logam ini dalam keadaan tulen. Maksudnya tidak bercampur dengan benda asing. Okey. Jadi yang pertama kita ada ferrum ataupun besi logamnya. Wujud dalam bentuk biji logam dinamakan sebagai hematit, dan komposisinya adalah ferrum oksida. Maksudnya ferrum bergabung dengan oksigen. Okey, kemudian kita ada logam aluminium yang popular sekarang ni. Banyak di Lombok di Malaysia sekarang ni. Jadi biji logamnya bernama boksit, dan komposisinya adalah aluminium oksida. Maksudnya aluminium bergabung dengan oksigen, dan bukan dalam keadaan aluminium tulen. Okey, seterusnya stannum, timah. Biji logam ni dinamakan sebagai cassiterik. Komposisinya adalah stannum oksida. Masih lagi stannum bergabung dengan oksigen. Kemudian kita ada zinc sphalatic. Komposisinya adalah zinc sulfida. Maksudnya zinc bergabung dengan sulfat. Okey, jadi biji logam diasingkan daripada benda asing dengan menggunakan kaedah pengasingan fizikal, kemudian disusuli pengekstrakan logam daripada biji logam. Jadi maksud di sini pengasingan fizikal ini tidak akan mengubah sifat kimia dia. Jadi kita akan selepas selesai pengasingan fizikal barulah kita buat pengekstrakan yang melibatkan kaedah kimia. Okey, pengekstrakan logam boleh dilakukan melalui dua kaedah utama. Yang pertama melalui kaedah dinamakan sebagai elektrolisis. Elektrolisis maksudnya elektro ni adalah elektrik, lisis adalah pemecahan menggunakan elektrik. Jadi elektrolisis biji logam lebur bagi logam yang lebih reaktif daripada karbon. Di mana-mana logam yang berada di atas karbon dalam siri kereaktifan logam, kita boleh asingkannya, boleh tulenkannya menggunakan kaedah elektrolisis. Jadi kaedah elektrolisis ni jauh lebih mahal berbanding dengan kaedah menggunakan karbon. Jadi kaedah yang kedua adalah menggunakan karbon, itu proses penurunan oleh karbon bagi logam-logam yang kurang reaktif daripada karbon. Apa maksud penurunan? Penurunan maksudnya karbon boleh mengambil oksigen daripada oksida logam tersebut. Dia boleh ambil oksigennya. Dengan syarat logam-logam tersebut berada di bawah karbon dalam siri kereaktifan logam. Jadi kalau ianya berada di bawah karbon, maka logam oksida itu boleh diturunkan oleh karbon. Maksudnya karbon boleh ambil oksigen dia dan menjadikan logam tersebut logam tulen. Dan kos untuk kaedah tersebut lebih murah daripada elektrolisis. Okey, sekarang kita tengok pengekstrakan logam daripada biji logam. Jadi tengok dulu dari segi kereaktifan. Kereaktifan daripada yang paling reaktif kepada yang paling kurang reaktif. Jadi ini susunannya yang dibuat dalam siri kereaktifan logam. Jadi logam yang paling reaktif adalah kalium, diikuti dengan natrium,
kalsium, magnesium, aluminium. Okay. Maka kaedah pengeksrakannya adalah menggunakan elektrolisis biji logam lembu. Okay, kemudian kita ada bukan logam, karbon. Karbon berada di bawah aluminium. Maksudnya aluminium lebih reaktif daripada karbon, maka tidak akan berlaku sebarang tindak balas kalau kita tindakan aluminium oksida dan sebagainya dengan karbon. Tak boleh. Okey, dan ini pula logam-logam yang berada di bawah karbon. Kita ada zinc, ferrum, strontium, plumbum. Jadi kaedah pengeksrakan dengan memanaskan campuran biji logam dengan karbon. Kerana karbon lebih reaktif daripada mereka, karbon boleh mengambil oksigen daripada mereka. Okey, seterusnya kita ada pula logam kuprum dan merkuri yang semakin kurang reaktif berbanding dengan kumpulan zinc, ferrum dan strontium dan plumbum tadi. Kaedah pengeksrakan dia, pengeksrakan dengan memanaskan biji logam dalam udara. Ini simple. Maksudnya tak perlu pada karbon. Dan yang terakhir argentum dan juga emas, perak dan juga emas, wujud sebagai unsur bebas di kerak bumi. Maksudnya dia memang tulen, tak bergabung dengan benda lain. Jadi tak perlulah kita buat pengeksrakan untuknya. Okey, tapi sebelum daripada itu, SPM, soal SPM kamu kena ingat susunan siri kereaktifan logam ini termasuklah juga dengan kedudukan karbon. Jadi kamu boleh gunakan kaedah mnemonik, kaedah untuk meninggikan daya ingatan kamu. Kita hasilkan, kita ambil huruf di depan ini dan kita bina satu ayat yang memudahkan kita untuk mengingat unsur-unsur logam yang ada dalam siri kereaktifan logam, termasuklah karbon. Contohnya kita gunakan kaedah mnemonik. K kita jadikan sebagai kalau nak kahwin mesti ada zygot besar. Jadi kadang ini kita tukarkan pada besi lah. Kita nak perkataan B tu. Kita nak huruf B, supaya perut kembung anak tenang. Jadi di sini dalam siri kereaktifan biasanya merkuri ini tak ada. Jadi kita tak perlu sebutlah merkuri ni. Jadi biasanya lah. Dan untuk karbon kita kena ingatlah karbon berada di antara aluminium dan juga zinc. Tapi kalau kamu nak buat kaedah mnemonik, nak tambah karbon pun tak ada masalah. Ataupun kamu nak tambahkan merkuri pun tak ada masalah. Okey, seterusnya kita tengok pula pengeksrakan timah daripada biji timah. Jadi ini menggunakan satu relau dinamakan sebagai relau bagas, di mana yang pertamanya biji timah dibersihkan dulu daripada kotoran, dipekatkan melalui proses pengapungan untuk mengeluarkan benda asing. Benda asing seperti kayu dan sebagainya yang mungkin ada dalam tanah tempat di mana biji itu diambil. Yang kedua, biji timah dipanaskan untuk mengeluarkan sulfur dan juga arsenik. Sulfur ni beragam, arsenik ni dia sifat beracun, bahayalah. Okey, biji timah yang tulen dicampurkan dengan kok, iaitu karbon, dan batu kapur pada suhu 1300 darjah Celsius dan 1400 darjah Celsius dalam relau bagas. Sebab ini merupakan logam mempunyai takat lebur yang tinggi. Jadi sebab itu dia menggunakan suhu yang tinggi, 1300 hingga 1400 darjah Celsius. Apa yang berlaku? Karbon akan mengeluarkan oksigen daripada biji timah.
Sebab karbon lebih reaktif daripada timah, dia akan ambil oksigen daripada biji timah tersebut. Kemudian batu kapur bertindak balas dengan benda asing. Batu kapur disebut tadi, kita ada apa tadi, batu kapur tadi, untuk menghasilkan bahan buangan, nama dia sanggar. Kemudian timah lebur dan sanggar lebur mengalir di bahagian bawah sini, di bawah timah. Jadi ini timah, ni adalah sanggar. Dan kedua-duanya dikeluarkan melalui salur luar, salur keluar. Jadi kita tengok dulu. Timah lebur mengalir ke dalam acuan dan dibekukan sebagai jongkong. Jadi ini timah, ini sanggar. Sebab timah lebih kuat daripada sanggar. Jadi timah berada di bahagian paling bawah. Jadi itu label-label diberikan label dia. Jadi ini kita masukkan udara panas untuk menghasilkan haba yang tinggi tadi, haba 1300 sehingga 1400 tadi. Jadi ini sanggar-sanggar kurang tumpat sebab dia adalah benda asing, kurang tumpat daripada logam, maka dia ada di bahagian atas, terampai pada bahagian atas, dan paling bawah adalah timah tulen. Ini sisa gas, karbon dioksida ke apa ke, akan dikeluarkan sini. Dia mesti dikeluarkan. Kalau tidak, dia akan menghasilkan tekanan yang tinggi dalam ni dan boleh menyebabkan relau dia pecah ke, relau dia meletup dan sebagainya. Jadi perlu dikeluarkan sisa gas tersebut. Okey, sekarang kita tengok pula kepentingan siri kereaktifan. Siri kereaktifan logam disusun mengikut kereaktifan logam dalam dengan oksigen. Sebenarnya kalau kita susun mengikut kereaktifan dengan air pun sama je. Jadi kepentingan dia yang pertama, membandingkan kereaktifan logam dan menentukan kaedah yang betul untuk menyimpan logam tersebut. Contohnya logam yang sangat reaktif, kita ada kalium. Kalium kalau dalam makmal disimpan dalam minyak parafin. Minyak parafin ini tujuan dia untuk mengelakkan air tak sampai, oksigen tak sampai ke permukaan helium, untuk mengelakkan berlaku tidak balas. Jadi dia menentukan kaedah betul untuk menyimpannya. Yang kedua, menentukan sama ada tindak balas antara logam dengan oksida logam yang lain dapat berlaku atau tidak. Contohnya kalau kita ni seorang pelombong, kita nak lombong boksit, biji bagi aluminium. Kita perlu tahulah boksit untuk kita tulinkan, tak boleh kita tulinkan dengan panaskan dengan karbon. Kita terpaksa melakukan elektrolisis. Jadi itu kita dapat maklumat daripada siri kereaktifan logam tersebut. Yang ketiga, menentukan kaedah pengesakan logam daripada bijinya. Dulu terangkan tadi. Itulah untuk topik ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.